Terima kasih banyak atas kehadiran media pada hari ini. Hari ini kita adakan mesyuarat Majlis Tertinggi Parti Warisan membincangkan tentang persediaan kita berhadapan dengan pilihan raya ke-15. Kita sedar dan tahu seperti yang saya nyatakan, ini bukan bidang kuasa untuk kita menentukan bila dibubar dewan. Walaupun kita sedar keadaan mungkin cuaca tidak menentu, tapi kita dah tahu perkara ini bukan lagi bidang kuasa kita untuk menentukan sama ada dibubar ataupun tidak. Yang penting kepada kita ialah kesiapsiagaan kita untuk berhadapan dengan bukan hanya pilihan raya ke-15, bahkan juga dalam keadaan kemungkinan banjir masa musim pilihan raya nanti. Ya, dan di samping itu ada beberapa kawasan yang kerap berhadapan dengan pilihan raya yang ada, banjir yang ada, contohnya di kawasan Pinampang, di Sipanggar 2-3 hari yang lalu, yang agak berat hujan dia, dan di Sipanggar saya dah maklumkan supaya kita sediakan sedikit bot-bot kecil untuk membolehkan supaya kalau sekiranya berlaku keadaan yang transport them, kita juga perlu menyediakannya seperti biasa. Dalam keadaan tidak ada banjir, ada kenderaan, ada kereta, kita bawa pengundi-pengundi kita ke tempat-tempat yang berhampiran dengan pusat pengundian yang ada. Dan untuk makluman, bahawa di peringkat Majlis Tertinggi Parti Warisan kita dah putuskan, ya, kemungkinan besar kita akan bertanding di 25 kawasan kursi parlimen yang ada, termasuk di Labuan 126. Tujuan kita nak bertanding di kawasan 25 ini, kita nak reset Sabah, ya, reset keadaan, cara pentadbiran, cara pengurusan di peringkat negeri Sabah, dengan hanya kita mendengar suara-suara pihak-pihak tertentu dengan parti-parti tertentu yang kita tahu. Kita dahulu pun kita dah sebut tentang pandangan kita seboleh-bolehnya kerjasama dengan mana-mana pihak yang ada, dan saya dah sebutkan mana parti, dan itu pun sedia maklum, saya tidak mau ulang balik, ya. Dan itu yang saya nyatakan bahawa seperti jiran kita di Sarawak, ya, where we need to reset keadaan di peringkat negeri Sabah ini supaya keadaan politiknya jangan setiap kali terbantut oleh kena tekanan-tekanan kursinya, logonya, penggunaan. Ini kebiasaan, ya. Pasal ini berlaku di Semenanjung pun, ya. Di Semenanjung pun dari segi parti, komponen-komponen, Pakatan Harapan, Barisan Harapan, macam-macam barisan. Nama saja barisan, Barisan Hadapan, Barisan Nasional, Barisan Pembangkang, ya, nama saja. Jadi ini yang kita lihat, apa yang penting kepada kita masa depan di Sabah dan juga rakyatnya. Yang penting mesti some clarity, dari segi jelas dia, supaya dalam gelanggang politik 15, iaitu pilihan raya ke-15, pilihan raya parlimen ini, we want to reset pilihan raya ini sebagai satu pendekatan untuk membaharui keadaan di peringkat negeri Sabah. Okey. Ya. Okey. Kita seperti yang saya sebutkan tadi itu, yang termasuk Labuan 26, ya, jadi kita ada 25 kursi parlimen di Sabah. Yang satu ni Labuan, memang kita dah pun bersama dengan Labuan di situ, dan kita yakin insyaAllah kita boleh menang di Labuan, ya. Datuk Seri, maksudnya dalam 26 ni ada muka baru lah? Oh, muka baru. Kemungkinan besar, ya, ada yang muka baru, ada yang muka lama. Okay, saya umumkan nanti waktu dia sampai peratusan dia. Sebahagian besar kadang-kadang ini ada yang diantara muka-muka baru, ada yang regeneration, ada yang orang muda. Kerana ini merupakan salah satu pendekatan kita untuk pastikan supaya ada gabungannya, ya, di antara orang muda dengan orang lama, ya. Okey. Ada juga, memang kita ada di situ, tapi kita akan putuskan nanti come the time. Yang penting kepada kita ialah pastikan kemenangan, ya. Penetapan untuk gender ni memang penting, tapi di samping itu jangan hanya di gender kita letak, tapi kalau tak menang tidak ada guna dia, ya. Bukan pada
apa ini jendanya orang muda, orang lama, orang ni. Tapi kalau termenang, election is winning. Pilihan raya memenangi pilihan raya yang ada. We have to have the number. That's very crucial for us. Tapi kita ambil perhatian. Bayangkan dalam pilihan raya Dewan Undangan Negeri memang kita ada berbagai pendekatan untuk wanita-wanita kita, ya, orang-orang muda. Sebahagian besar daripada pimpinan dan YB warisan orang muda. Timbalan saya masih muda lagi. Ya. Okey. Dari segi parlimen sudah menjelaskan berapa persen? Dah. Kita dah sedia dah. Sudah sedia atau masih tengah? Kita sedia. Sudah sedia. Ya. Kita sedia. How intense are the lobbying for the seat? Biasa. Dalam gelanggang politik ni saya dah lama dulu kan. Jadi dalam gelanggang politik ni biasalah ketuk pintu rumah. Biasa. Kita hormati. Itu kehendak mereka menawarkan diri. Saya pun maklum di peringkat tadi menjadi setinggi ketua-ketua bahagian. Akan ada ketua-ketua bahagian tidak akan jadi calon. Akan ada wanita-wanita tidak akan jadi calon. Ya. Jadi bukan itu menjadi pegangan kita. It must be ketua bahagian, it must be majlis tertinggi. Yang penting kepada kita menang pilihan raya. Kalau menang pilihan raya, parti kita kuat. Kalau parti kita kuat dan kita boleh menumpang dengan kekuatan parti kita. Tapi apa artinya kalau kita semua oleh kena saya ketua bahagian, kena saya presiden, saya mesti tanding. Tidak boleh tanding. Contoh sajalah. Ya. Jadi this is where I think we have to have that sort of like cara kaedah untuk memastikan, of course lah presiden dengan timbalan takkan tanding kan. Jadi itu kebiasaan dia yang kita perlu amalkan. Tapi saya maklumkan tadi di mesyuarat majlis tinggi, mana-mana ketua bahagian bila tidak jadi calon jangan boikot. Ya. Itu parti kita. Ya. Dan parti kalau jadi calon, alhamdulillah. Ya, tunaikan tanggungjawab sebaik mungkin. Ya. Jangan merajuk lah. Jangan merajuk. Ya, tulis. Ada yang ketua bahagian tidak jadi calon pun. Memang saya tahu. Tapi diorang tidak kecil hati. Ya. Contoh macam di Penampang lah, ketua bahagian tidak pernah jadi calon pun. Ya. Pasal timbalan presiden ada kan. Dia bukan ketua bahagian. Okay. Reset the mind, reset the way on how politics in Sabah in particular. And that is the reason why kita kemungkinan besar kita akan bertanding 25 kursi. Kecuali ada sesuatu perkara yang berlaku, ya, maka kita akan seperti yang saya nyatakan, kita boleh make some adjustment yang ada. Tapi saya dah nyatakan local party, this is where we want to put in Sabah, and this is the reset yang ada. Ya. Pasal kita tidak mahu nanti ada gabungan dengan parti itu, besok nanti bila kita nak perjuangkan tentang Sabah sini, ini, our party in KL that decided. So dia ikut parti. Kita tak boleh salahkan mereka. Itu keputusan parti mereka. Begitu juga dalam parti kita, bila parti kita putuskan, jangan disalahkan. That is where the supreme decisions of the party. So what is important, it must be in tandem. It must have the same kind of frequency. When we decide a certain issue, decide a very fundamental policy to ensure that Sabah is on the right footing, then we have that sort of like collaboration, ya, di antara kita untuk memastikan supaya hala tuju tidak akan ada main tekan butang macam sekarang lah bubar kan. Yang lain tekan butang, lain dan hantar surat pergi istana, pergi agung sana. Why you want to surat? You are the one who support the Prime Minister anyway. Kita sudah beritahu, kau sign memorandum, kau sokong dia. Jadi, don't blame them. Hakim sana, hakim sini, lantik sana, lantik sini. Kejadian berlaku. Yeah. That's why I said, we have to reset Sabah. Yeah. Okay. Macam mana dengan sokongan di kawasan KL sendiri? Alhamdulillah, kita masih kental di kawasan-kawasan awal pengundi-pengundi. Bila saya menjelajah, saya akan juga ke kawasan-kawasan ini. Dan saya dapati adalah penduduk-penduduk yang turut menyambut kita, malahkan meluahkan. Ya. Saya boleh bayangkan satu ketika dahulu seorang budak dari Keningau, dia bertugas di Kuala Lumpur. Lepas itu di lapangan terbang Kuala Lumpur, dia bilang, Datuk Seri, thank you very much. I said, why? Saya dapat balik pergi Keningau jumpa mama saya.
Kau macam mana kau jumpa? Pasal Datuk Seri Christmas warisan bagi 21 hari ekstra. Jadi contoh dia lah. Maknanya bukan oleh kerana kita semata-mata agama Kristian, tapi kita nak membina satu sistem kekeluargaan. Kita nak bina supaya ibu anaknya ingin melihat bagaimana ada dia sekurang-kurang dalam musim perayaan. Sama ada hari raya, sama ada Christmas, 1 hari cukup besar pengertian dia. So dia luahkan. So dia nyatakan dengan saya, Datuk Seri, I'm there and my family is there for you to go. Ini daripada Geningau, daripada pedalaman. So mungkinlah 1, 2, 3 ya, tapi tidak tahu di peringkat bawah. Biasalah dalam politik ni, kalau acara-acara crowd beribu-ribu, tapi undinya beratus saja. Tapi kita kena turun ke bawah. Saya dalam gelanggang politik ni, saya pastikan bahawa dampingi rakyat, jangan jauh rakyat. Ini kita kena turun, kita kena bagi perkhidmatan. Kita tidak turun bagi amalan berkhidmat. Ya? Okey. Who's the new treasurer for Warisan? Well, saya ada bincang tadi, cuma saya tidak maklumkan dengan Supreme Council, but I have to inform the Supreme Council. Dan kita telah pun melantik Haji Awang Mat Shah, YB Haji Awang Mat Shah, to take over from Terence Yambun, who is Terence is already there, dia naik presiden. Jadi ruang di situ kosong, bendahari, kena kita perlukan bendahari dalam keadaan pilihan raya. Penerangan saya akan bincang dengan timbalan. So Datuk Ahmad Shah, dia pun dah setuju. Saya ada bincang dengan timbalan presiden. Cuma tadi saya tidak dapat maklumkan dengan Supreme Council. Ya. So we have a new bendahari. Dia ada pengalaman, dia seorang tokoh, seorang yang ada kebolehan dia dan mengurus kewangan yang ada. Okey. Datuk yang berhormat Datuk Ahmad Shah, bendahari baru. Nanti. Ha? Okey. Okey. Terima kasih banyak. Anything else? Macam mana dengan warisan di Semenanjung untuk PRU 15? Well, kita ada kenal pasti beberapa kursi yang kita akan tanding di Perlis, di Kedah, di Perak, di Selangor, di Johor dan Pulau Pinang. Ya. Di Pahang tidak kita tanding, di Terengganu tidak kita tanding. Mungkin di Kelantan satu saja. Ya. Reset the system in this country. Ya. Pasal itu saya beritahu, kadang-kadang itu yang kita maklumkan. Ya. Bagaimana kita nak reset, pastikan supaya suara untuk bukan hanya Sabah, tapi kita pastikan supaya kekitaan untuk menyatu kepadukan umat yang ada, bukan hanya dari Sabah, dari Sarawak, Semenanjung. Suara-suara di situ pun perlu perkenaan. Pasal mereka juga bersuara dengan saya. Datuk Seri dah sampai ketika dia. Kami dah lama mengundi BN, kami dah lama mengundi Pakatan Harapan, kami dah lama memberi sokongan parti itu, mungkin ada pilihan yang lain. Dan kita mempunyai calon-calon yang cukup, saya dah umumkan satu orang calon di Kelang, Port Kelang, Dr. Liu, seorang medical doctor, dan kita mempunyai tokoh-tokoh PhD holder, profesor dan orang-orang muda, ya, doktor yang kita akan tawarkan untuk turut bertanding. Very professional. Ya. Okey.